Untuk perempuan kita alu-alukan kedatangan artis-artis kita pada malam ini. Macam Supply, Hazel, macam familiar. Oh, Datuk Hatta di the house. Okey, dan the one only Riz Betalasia dan Aukis Rosario Rasul. Okey, so sementara mereka mengambil tempat, nah tengok apa secakap. Diorang sampai kompom handphone semua pun angkat terus. Okey, walau bagaimanapun kita sangat bertuah pada malam ini kerana mereka sudi meluangkan masa untuk datang ke program kita pada malam ini. Kita persilakan Datuk Hatta untuk mengambil tempat. Sila. Dan ya kita punya sedang set up. Kami betul-betul merasa bangga kerana dapat kita punya artis sekaligus 4 orang, bukan calang-calang nih. Mereka memang yang semua well known punya musician di Malaysia nih. Jadi kita sangat bertuah lah sebab dapat mereka dalam satu event pada hari ini. Tapi sebenarnya ada ekstra pula ini. Kita ada Datuk Hatan juga sebagai kita punya extra special appearance orang bilang. So terima kasih banyak-banyak Datuk Hatan kerana sudi datang juga bersama dengan kita punya musician yang lain. Jadi sementara mereka menyediakan semua equipment mereka, mungkin semua peserta boleh melihat apakah jenis equipment. So mungkin ada equipment yang kamu mungkin ada pertanyaan, jadi bolehlah setkan soalan-soalan Anda ya. Sementara mereka kita siap-siap dengan soalan kita ya, yang kita mau tanya, jangan malu, jangan segan, sebab tidak mudah untuk kita dapat peluang jumpa selalunya satu orang, tapi kali ini 4 superstar di Malaysia dan dengan Datuk Hatan lagi.
So siapkan soalan kamu untuk question and answer after this. Dan juga saya difahamkan oleh kerana poster, oleh kerana event kita yang kecil ini di Semenanjung Malaysia jadi isu ya, sebab banyak yang PM mereka kenapa buat di tempat jauh, tempat kita belum buat, mereka semua kena PM bila lagi tempat kami, bila lagi tempat kami. So actually kita sangat bertuah dalam masa yang singkat, kita boleh berkumpul bersama-sama. So boleh kita beri tepukan untuk diri sendiri. Dan when Brother Rosario bagi tahu yang Dato' Hatan akan join, saya macam, seriously, dengan tempat yang kecil, dengan orang yang tidak banyak, dia sanggup datang. Welcome, Dato', welcome. Kami sangat terharu dan secara ikhlas kami sangat sekali lagi tepuk tangan yang ikhlas untuk mereka. So sementara mereka sedap, feel free guys ya, jangan malu, jangan segan. Okay. Salam sejahtera semua. Terima kasih pada Mojo Music, kawan-kawan saya yang di Kota Kinabalu kerana menganjurkan workshop ini. Pada mulanya sebenarnya saya yang sepatutnya bagi workshop bass sahaja, tapi saya minta jasa baik kawan-kawan yang lain untuk membuat like a music talk. Hari ni kalau kita nak explain semua benda, tak cukup masa kan. Kalau aku explain seminggu depan tak habis kan. Jadi kita mostly kalau boleh sediakan soalan supaya kamu bila pulang ada benda yang terjawab kan, daripada saya tunjukkan skill-skill dan balik saya terror, kamu tak terror, so tak guna juga kan. Betul kan? Betul. Okey, untuk kita kembali kepada topik kita. Topik saya ni sebenarnya lebih kepada bagaimana kita nak menjadi sessionist untuk bekerja kan. Apa keperluan untuk menjadi seorang pemuzik jemputan ataupun session player kan. Yang saya nak highlight kat sini, yang pertama, di Malaysia kalau kita nak jadi seorang sessionist, kita mesti tahu baca nota muzik. Walaupun tahu basic dah cukup okey kan, dah cukup, kena tahu baca muzik, kena belajar teori, kena belajar wajib. Ini bukan untuk jadi rockstar, untuk jadi sessionist kan, pemuzik jemputan, pemuzik upahan. So yang pertama adalah mesti tahu baca. Yang kedua, teknik kita dah ready. Kalau kata lagu tu perlukan slapping, kita dah boleh slap kan, kita dah ada benda tu. Kalau terpaksa tapping, kita dah ada benda tu. So benda ni foundation nak kena strong. Mula-mula baca, lepas foundation kepada teknik, foundation kepada skill. Macam bass, kita kena faham fingerboard, kita kena tahu key lagu, kita kena tahu segala benda yang foundation. Belum terror lagi, faham? Banyak juga musician yang handal tapi tak boleh dipakai untuk bekerja. Ramai musician yang handal yang boleh main macam ribut, tak ada masalah, dia boleh buat macam-macam, main bass pakai kaki pun boleh kan, tapi tak boleh dipanggil bekerja. Ya, okay? So yang pertama baca, yang kedua kena tahu teknik, all the foundation, all the music theories, kena tahu at least basic lah, at least basic. Yang ketiga, walaupun kita dah tahu baca, walaupun kita ada basic music kan, basic foundation kita, yang paling penting adalah kita mesti reliable. Bermaksud kita ni boleh diharap kan. Kalau kata contohnya, walaupun terror, mesej tak jawab, tak guna juga kan. Kalau terror datang lambat, jahanam, tak boleh juga kan? Memang tak dapat call lah, memang tak akan dapat kan. Benda tu. So reliable tu bermaksud dari segala segi yang saya cakap tadi pun reliable juga tu. Boleh baca, boleh main semua benda. Kita boleh main rock, kita boleh main dangdut, kita boleh main jazz, kita boleh main segalanya yang diperlukan pada kerja kita. Yeah? And then yang seterusnya, as a bass player, first kali yang orang nak cari
adalah feel dengan tone. Kalau kata kita punya kita main lagu pop Melayu tapi kita main tone jago, tak sesuai lah kan. So tone tu penting. Tone penting sebab most of kerja saya yang saya dapat dipanggil bekerja sebenarnya main lagu biasa je kan. Tak ada pun lagu-lagu yang kena, tak ada benda yang skill tu. Ada pada band lain, itu band project yang kita ni suka. Jadi dekat sini saya nak tekankan sebenarnya foundation ataupun kita punya asas dalam muzik tu nak kena betul. Macam saya ni, saya cakap pada diri saya macam saya sayang dan suka lagu apa saja yang saya main. Lagu anak kampung pun kalau saya main, saya punya feel kalah kampung-kampung yang lain. Kampung betul lah kan. Betul, kalau main dangdut, saya paling dangdut sekali, gelek kan. So kita letakkan kita punya kasih sayang pada kerja kita. So orang tengok dan orang rasa mungkin dia panggil kita. Mungkin lah kan. Tu rezeki lah, tu bab lain. Okey, jadi itu secara asas. Apa yang saya nak serahkan kepada sekarang ni kepada Encik Rosario, seorang sahabat saya. Dia ni kalau siapa yang tak kenal, dia adalah pensyarah daripada UPSI dan Aswara. Dia juga adalah music director untuk Ramli Sarip dan untuk Ella. Silakan Rosario. Dan salam sejahtera. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih dekat saudara tim Aloy dan rakan-rakan kerana sedikit sebanyak kami rasa honoured datang daripada Semenanjung. Yang datang sini sebenarnya hanya untuk buat persembahan event selepas 2 tahun tidak fly. Dan kita keluar dan kita bawa package sekali bersama dengan rakan-rakan saya yang lain lah. Dan saya lagi rasa berbesar hati apabila Datuk Hatan sudi bersama-sama. Itu sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk semua yang berada di sini. Dan sayangnya kita sebagai pemuzik kepada pemuzik yang lain, kita sayang keadaan tu. Kita ingin berjumpa, bertemu, asalkan ikut SOP. Ya. Okey, yang pertama, bila kita terus kepada bercakap soal tajuk workshop, saya yang bagi cadangan tajuk workshop. Sebab apa? Tajuk memainkan peranan berapa lama masa kita akan duduk atas stage ni. Kalau salah tajuk 2 jam pun tak habis. Ya, especially kalau dia berbalik kepada soal teori. Jadi tajuk tu mesti berkenaan dengan kita punya share, kita punya thought, kita punya pengalaman, asas kepada keperluan sebagai pemuzik profesional. Kita kena terus bercakap dalam konteks pemuzik tradisional. Sama ada dia tradisional, sama ada dia pop, sama ada dia rock, sama ada dia jazz. Kita terus bercakap dalam soal professionalism, bukan student lagi. Macam Pelai cakap, kami dah 12 tahun bercakap depan student. Jadi kami nak bercakap depan profesional. Kami menganggap yang datang malam ni adalah professional musician. Professional musician adalah satu perkataan yang tanggungjawab dia sangat besar. Macam Pelai cakap, kita membentuk masa depan industri. Ya, hasil daripada permintaan pendengar membuatkan kita menghasilkan muzik yang mereka perlukan. Siapa yang selalunya sibuk di dalam studio, awak tengok kat depan ni, antara RPM, MACP, you name it, ini adalah orang-orang yang collected kat tahun yang paling tinggi. Jadi soalan tu adalah soalan yang berbalik kepada music business. Macam mana kita boleh buat duit dalam music?
Yang pertama kan. Seterusnya saya ingin bercakap muzik. Bila kita bercakap soal muzik, dia adalah persembahan. Bila persembahan, dia adalah package. Package yang pertama sekali, yang pastinya saya akan bagi tahu dekat semua orang adalah formal study. Formal study. Tiada lagi muzik yang yang belajar secara online bersama kawan. Kita kena ada inisiatif untuk belajar secara formal. Kalau kita nak, kita kena belajar formal. Sebab itu permintaan yang ada dekat dalam industri ini. Muzik semakin berkembang. Muzik ada kena mengena dengan teknologi. Itu semua formal. Muzik ada kena mengena dengan sound, design, dengan setup. Itu semua adalah formal. Itu semua selain daripada pengalaman yang datang untuk nak bawa kita, sebenarnya adalah formal study kita daripada kita kecil. Jadi kepada sesiapa yang masih dalam pembelajaran, teruskan belajar. Yang dah habis belajar, teruskan lagi belajar. Kami semua masih lagi belajar. Jadi kita akan sentiasa membentuk diri untuk jadi yang lebih baik. Nombor 3 adalah saya tekankan dekat sini adalah kita kena ada sifat current ataupun kata lain dia adalah produk yang terkini. Kita tak boleh ke belakang lagi. Muzik kita pun tak boleh ke belakang lagi. Kalau muzik yang maksudnya dekat sini kita kena dengar muzik yang dihasilkan. Kalau recording to Dolby Atmos, kita kena berada dalam dunia Dolby Atmos. Bagaimana bentuk recording, apa yang Billie Eilish buat, apa yang Kanye West buat. Kita kena, tak kira lah kita suka jazz ke, kita suka rock ke, kita kena berada di dalam zone yang kita boleh berbual dengan orang lain. Okay? Itu baru kita akan masuk kepada zona sessionist. Sessionist, bila sebut sessionist, basically adalah pada saya musician yang dah complete dari segi permainan di dalam studio especially, dan juga persembahan. Persembahan saya letak yang kemudian. Kita cerita pasal studio. Musician studio adalah musician yang terpilih pada saya. Musician yang buat persembahan, kalau compare kepada musician yang buat studio adalah special. Dia terpilih. Musician yang dilahirkan daripada studio musician, sessionist adalah musician yang terbaik di mana-mana pun, bukan di Malaysia, bahkan di satu dunia. Kalau kamu minat sesiapa pun, kamu minat Toto ke, kamu minat Queen ke, kamu minat sesiapa saja, diorang adalah pemuzik terbaik studio. Kerana apa? Kerana studio adalah satu proses yang sama ada dia menghabiskan duit producer ataupun dia boleh menjana duit producer. Sebab itu apabila producer memanggil musician tersebut datang untuk memudahkan proses. Apakah yang memudahkan proses itu adalah tuntutan asas kepada pemuzik itu, iaitu tempo yang baik, chords, knowledge yang bagus, teori yang bagus. Bila kita bagi segmen untuk gitar solo, kita boleh hasilkan pilihan-pilihan solo yang banyak untuk producer pilih, pemilihan sound, intonation, segala macam. Perkara ini adalah perfect terus. Kalau di stage kita boleh attitude, sumbang pun ada sesetengah sesetengah pendapat. Kadang-kadang sumbang itu lebih kepada persembahan gitu kan. Jadi persembahan ni dia subjektif. Tapi kalau studio tak. Kurt Cobain tak main sumbang kat studio. Kurt Cobain main sumbang dekat stage. Itu attitude, itu cerita lain. Dia nak jadi yang macam tu, dia dah perfect kat studio. Sesiapa pun. Jadi kalau kamu tanya kepada tajuk hari ini, yang saya cadangkan adalah lebih banyak berbual kepada bagaimana develop diri untuk menjadi seorang sessionist studio. Kerana apa? Itu kepakaran mereka-mereka.
kita ada drama terbaik di Malaysia dekat sini. It's a fact. Kita ada drama terbaik di Malaysia. Kita ada bassist terbaik di Malaysia. Kita ada guitar player terbaik di Malaysia. Ini betul-betul. Ini bukan dibesar-besarkan. Kamu buka TV, kamu susah nak jumpa pemuzik lain. Kenapa? Bukan kerana saya sengaja bangkitkan, tak, kerana permintaan package sound, intonation, tempo, baca, segala-galanya ada di sini. Itu yang ultimate goal. Itu yang music business. Ya, terima kasih. Saya bagi rakan yang lain untuk sambung dulu. Saya bagi Ujang. Daripada KL tadi dia cakap banyak benda dia nak cakap. Banyak benda. 2 tahun lepas saya dengan Ujang ada buat konsert di sini, konsert yang agak tertutup. So selepas 2 tahun tak sangka kita dapat berjumpa balik dengan musician yang lain dekat sini kan. Jadi kita tengok Ujang cakap apa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya kalau nak cakap macam beliau-beliau ni memang tak dapat. Memang tak dapat. Yang saya boleh cakap, boleh ceritakan tentang pengalaman, dan saya percaya kat sini semua kalangan korang semua yang antara yang dahsyat, antara yang terhandal juga di KK dan berata tempat lain ni saya kenal. Ada ramai saya kenal ni. Kalau macam sebenarnya saya nak tajuk hari ni, kalau boleh kita jangan ada segan-segan nak tanya apa-apa soalan pun tak apa. Kita lebih senang dengan cara bersantai. Inilah cara yang untuk kita boleh rapatkan lagi lah kan. Maksud saya kita macam dapat apa yang korang nak tahu daripada antara kita berempat ni. So kita bolehlah berkongsi pengalaman dan insyaAllah lah boleh tunjuk apa yang kita ada lah. Itu je lah kan. Okay, seterusnya kita lepaskan kepada Riz. Assalamualaikum. Diorang dah tak panjang lah. Mereka dah tulis kertas ni, tapi mana tinggal kat hotel. Okay. Terima kasih pada semua support yang simple je. Kita share je lah apa yang kita boleh buat. Okay. Diorang dah cakap banyak jam. Diorang tu bagi kita dekat tu lah. Ini betul lecturer diorang nak belajar boleh. Diorang cowboy je, ikut je. Yang penting sekali Datuk Atan ada. Tok. Ilmu surprise ni. Dia boleh join kita ni, kira terkejut. Datuk. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak Mojo yang sudi mengundang saya yang tak kenal mengena ni kat sini. Saya pun segan ni semua pemuzik-pemuzik hebat ni. Tapi apa pun kita boleh share pengalaman lah kan. Pasal pun saya rasa benda ni bagus. Kita tidak harus terhenti di sini untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, kerana kita boleh menuntut sampai bila-bila. Tidak, dalam kamus saya tidak ada istilah orang tu hebat ke, orang tu handal ke, kerana kita harus letakkan diri kita sentiasa merendah diri, baru kita boleh tahan lama. Kita jangan letakkan diri kita ni terlampau tinggi, takut terbang terlampau tinggi jatuh sakit. Jadi kalau ada yang menyanyi, saya boleh tegurlah dari penyanyi lah. Dari segi nyanyi ni kita sebenarnya kita macam Rosario cakap, kita kena nyanyi ni, kita kena main muzik, kita kena ikhlas hati. Macam saya dah dalam industri lebih kurang tahun ni 35 tahun, 36. Jadi saya amalkan, apabila saya naik atas pentas, saya pun macam fly juga. Saya akan memberikan sepenuh jiwa dan raga saya
tak kisah saya berbayar ke, saya percuma ke, tapi apabila saya start pegang mic, saya menyanyi, saya akan bagi tak ada diskaun punya. Kerana itu kita punya passion, itu kita punya yang kita suka untuk lakukan. Jadi benda ni kita jangan nak kedekut-kedekut, ya. Dan lagi satu, kita pun tak boleh nak poyo terlebih. Jangan amalkan sikap untuk menunjuk-nunjuk. Main muzik ni tak boleh nak tunjuk-tunjuk. Kerana kalau kita menunjuk, silap sengit, tak boleh. Ikhlas hati itu penting. Once you go up on stage, you must be really sincere. Apa yang you buat, ya? Contohnya macam si Fly kata dia tak boleh nak main tone apa tadi? Jago. Jadi separuh orang nak tunjuk yang dia ada itu benda, tapi tak kena buat. Itu yang jadi sumbang, nampak ada sumbang di mata. Benda tu tak bagus sebenarnya. Jadi dalam segi nyanyian pula, saya nak bagi tips nyanyi macam kita kena ada blues, kita kena ada soul yang kuat, baru kita boleh nyanyi. Jangan kita rasa kita boleh nyanyi biasa, kita boleh pergi note yang tinggi, kita hebat. No. Kita nyanyi nak kena sedap, itu penting. Kerana muzik, nyanyian ini satu penceritaan. Kerana kita nak kena bercerita, to make you like, to make you suka, to make you menangis, to make you happy, to make you everything apabila dengar satu-satu lagu. You know. Dan tapi kalaulah kita nyanyi pula, kita macam nak tunjuk terror, akulah boleh scream, akulah boleh growling. Tak boleh. Kalau kali sengit kan, baca kalau sengitnya Cobain dia saja buat. Lain. Kalau yang sengit tak tentu arah, tak boleh. Nyanyi nak kena ikhlas hati, nak kena sedap, dan kita nak kena orang suka dulu. Tanya kat adik-beradik kita dulu, aku nyanyi sadap kah? Dah boleh nyanyi, dah sadap belajar lagi kan. Jadi nyanyi ni nak kena ikhlas hati, tu penting, dan sedap. Kurang garam tambah gula, kurang masin tambah gula, kurang manis tambah tambah gula, tambah garam. Itu semua rencah-rencah yang kena ada dan kena belajar. Dia tak boleh habis hari ini. Kalau saya nak cerita pasal vokal sampai pukul 5 pagi pun tak habis. Kerana saya pernah menuntut dengan M. Nasir dulu, makan tahun saya pergi belajar vokal. Saya belajar vokal dari segi cara teater. Kerana that's why saya dapat itu weight sampai hari ini. Mungkin saya tidak ada pelajaran yang tinggi macam dia ni boleh baca toge. Engkau tak baca toge? Tak sekolah. Patutlah buka air panas pun tak tahu. Okey, itu dia Riz, salah seorang gitaris hebat yang tanah air. Jadi saya nak tunjuk satu contoh yang kalau kita nyanyi, kita kena jadi diri kita sendiri. Kita jangan nyanyi, kalau nyanyi macam Amy, nyanyi macam Awi, semua nak jadi Awi, semua nak jadi Amy, tak boleh. Saya pernah buktikan apa yang saya buat. Contohnya apabila saya nyanyi Sekuntum Mawar Merah. Pernah dengar saya nyanyi Sekuntum Mawar Merah? Saya nyanyi style saya. Saya tidak peduli apa Eleket buat. I do respect dia, kita respect dia orang lama, tapi saya nak nyanyi cara saya. Kerana saya blues band, saya nak kena cari cara saya lah. Kalau nak tengok saya boleh provekan sekarang cara saya, boleh. Boleh saya nyanyi untuk saya buktikan yang saya cara saya. Ini kita kena belajar benda. Boleh ke kita cuba? Boleh. Sorry lah mengganggu korang ni. Kita semua ni tak plan Nanti lah kalau bercakap tapi kalau kau kita tak kecil hati pasal kau tak sekolah. Tadi dia kata tak sekolah, tapi Riz ni dia suka bergurau. Dulu zaman-zaman dia Metal Asia, rambut dia yang terlurus antara pemuzik tanah air ni. Macam mana kau buat rebonding dulu? Ini lagi satu. Kita rambut ni kalau kita dilahirkan macam itu pemuzik, kita tak payah nak lurus. Tak style. Biar dia macam ni je. Dulu lurus macam penyapu gandum macam. Okey. Kita cuba. Okey, kita share pengalaman ini.
mami keadaan kehadiran ribuan mimpi-mimpi menusuk di hati. Haruskah ku ulang terkenang kembali lagu cinta lama. Kisah mawar berduri menusuk di hati. Haruskah ku ulangi? Terkenang kembali lagu cinta lama. Kisah mawar berduri menusuk di hati. Haruskah ku ulangi?
Satu lagi tips saya nak bagi, kita jangan takut untuk bagi kita idea-idea yang spontan kita bila kita ada di atas pentas. Tapi make sure benda tu right. Jangan sumbang. Jadi idea-idea spontan tu dia boleh keluarkan kalau benda tu untuk menyedapkan keadaan. Jangan segan, jangan malu untuk melakukan perubahan. Tak semestinya dan macam dalam record, try to do something yang different on stage. Jangan buat macam recording baik pasang CD je penat. Okey, saya serahkan kembali kepada saudara terbang. Tuan. Kalau kita fikir nak bayar, tak mampu kita nak bayar dia. Bila dia setuju kata yang dia sudi nak collaborate untuk bagi semua kata-kata hikmat dia, saya berbesar hati sangat. Terima kasih Dato'. Okey, saya rasa kita boleh start dengan question and answer. Okey, Tim, silakan. Okey, untuk peserta yang rasanya memang tidak sabar-sabar sudah untuk pertanyakan soalan, kita ada artis-artis yang berada di hadapan kita sekarang, dan sesiapa yang mempunyai soalan boleh angkat tangan dan terus ajukan kepada artis kita. Okey, silakan. Semua terpegun takut. Lepas dengan orang perform tidak jadi tanya. By the way, okay, teruskan kepada sesiapa yang ada soalan. Jangan macam ni, kita jangan buang masa kita. Kalau semua peserta ataupun hadirin ada soalan, apakah teman akan artis kita boleh tanya dengan kita kan? Okey, silakan angkat tangan dan saya akan bagi mic ni kepada. Come on, jangan buang masa. Masa kemas. Alright, terbaik. Ini adalah one keyboard. Fingers dulu. Jangan risau, ni santai. Dia bukan universiti ke. Dia semua rock. Jangan malu, relax. Why? One keyboard. Dia semua dia kan. Multi talented. Tidak. Itu sama. Ya, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang hadir. Nervous. Saya mau tanya beberapa soalan, tapi mungkin luas je lah. Yang pertama, macam mana kamu boleh kasih balance sound? Biarpun tempat dia begini kan, dia punya sound tadi betul-betul balance masuk di telinga, semua sebiji-sebiji tinggal. Yang pertama sekali yang pertama, okey, kita akan pusing sebab masing-masing ada pendapat masing-masing kan. Pertama sekali saya baru nak tanya balance ke bunyi sebab kita main. Okey, cuma untuk secara asasnya adalah kita langsung daripada dulu lagi kita letak dekat hati, kita tak bergantung harap dekat monitor di depan. Ya. Perkara pertama sekali balancing adalah individual balancing. Itu kalau saya punya perspektif. Kalau in detail saya akan pakai in ear. Itu kalau on stage, and then depan saya dah biarkan orang depan macam mana nak ni. Cuma bertuahnya malam ni kalau rasanya kalau keadaan macam ni, kalau balance tu alhamdulillah lah. Yang kedua adalah kita bermain muzik selalunya bergantung kepada level drum dulu. Kalau secara teori lah kan, level drum dulu. Kita bertuah, kat sini bertuah, kita ada ujang yang kalau dia main kuat pun tone dia macam tu, dia main soft pun tone dia macam tu. Jadi kalau dia main soft kita boleh rasa, dia main kuat pun kita boleh rasa. Jadi kita boleh bermain level tu dengan mudah. Kena pula dengan fly dengan ujang ni dia macam macam kembar. Semolot. Dulu ujang dengan arwah Kelly pun sama. Arwah Kelly mesti ramai kenal pun sama. Macam kembar. Sekarang orang fly memang macam kembar. Suara kita sama. Let lu. Suara pun sama. Tone suara dia pun sama. Let lu. Suara muffle. Dan okey, individual
dua lah. Maknanya kalau dari segi balancing dia in detail, bukan kepada engineer lagi, kepada diri sendiri. Macam mana EQ saya macam mana setup. Kalau keyboard player selalunya kita akan flatkan dia, bagi dia tenang dulu. Keyboard yang ada kita tak main kat preset, kita akan pergi kat EQ satu persatu. Itu banyak tu. Kalau synthesis tu, kalau nak cerita amp punya karakter, kita kena tahu amp ni macam mana dia pergi kat house. Macam mana kita dah dengar dah, alamak dia dah masuk house, kita boleh selalu basically kita akan suruh house tutup dulu, kita try kat sini. Nombor dua, masa masuk-masuk tadi saya dah dengar Ujang punya level, dia dah bagi hint. Maknanya ini boleh pergi kuat ni. So itu level Ujang, tapi tak dingin kan. Dia ada on certain level yang boleh tahu ni dia dah bingit ni. Kita kan. Tapi tak bingit. Tu and then yang lain saya rasa pengalaman lah. Basically semua dah berada dekat semua keadaan, daripada kenduri kahwin, susah-susah tempatnya, yang datang-datang apa pun tak ada pun kita cuba jayakan. Then kita pernah ke tempat yang mewah dari segi sound. Sebenarnya at the end of the day, pada saya adalah self-balancing lah. That's why saya kalau dekat masa sound check, saya langsung tak bergantung harap sangat. Saya bergantung tapi tak sangat dekat stage engineer. Sebab apa? Saya nak pastikan kalau jika apa-apa berlaku pun saya boleh dengar bass, boleh dengar drum. Tapi kalau keadaan macam ni memang senang. Kalau di stage yang besar, di stadium ke Istana Budaya ke, itu susah. Itu banyak perkara. That's why dia makan Pasal jarak jauh-jauh, semua masing-masing kena belah. Itu yang ada tu. Instrumen setup pun dah jadi berbeza. Saya pun dah ada 4. Ujang pun dah tak nampak Ujang lagi. Dah penuh. Bass dengan 2 amp, gitar dengan semua dah macam nak pergi berperang. Itu lagi susah. Tambah gitaris kan, ya adalah first day lain volume dia. Time show lagi. Gitaris macam tu. Okey, dekat sini lagi satu saya bagi kredit. Kadang-kadang musician bukan menyedapkan juga. Bukan kerana Dato' Hatan ada kat sini, tapi saya bertuah daripada dulu saya banyak pengalaman backing artis yang mempunyai suara yang strong. Daripada dulu ni saya dapat artis yang suara strong. Pada Datuk Ramli Sarip, Datuk Hatan, Datuk Awi, ramai lagi. Kalau artis penyanyi tu tak boleh carry dengan band-band yang agak kebinatangan ini, memang tenggelam. Itu yang selalu kalau kamu tengok dekat Baganza ke apa kan, bukan senang nak berlawan dengan musician. So dia perlukan India apa semua kan. Tapi kalau tone vokal tu dah berat, kita yang support dia, dah jadi kita pun melayang bersama gitu kan. Kalau tak dia pun terganggu. Penyanyi yang tak ada suara yang strong Datuk akan explain lagi lah pengalaman dia. So itu untuk saya punya perspektif lah. Boleh bantah kat komen. Aku nak cakap apa? Aku nak cakap dia juga semua. Satu lagi paling penting. Bagi aku cakap. Satu lagi paling penting. Kita kan selalu ada vokal. Kena ikut level vokal tu juga. Kesiapan vokal kena ra tu. Kita kena masing-masing tak boleh selfish lah. Aku gitar hero, tak boleh. Dia mengajuk nyanyi. Rosak suara tau. Jadi ikut level. Datuk pun ada speaker apa kan. Arah monitor je. Kalau saya belah tadi, mengacau lah dia punya nak feel tu, ganggu kalau buat. Pakai fly pun dah lupa dah, lama kan. Tak, maksud dia apa-apa pun melody is a king. Kan kita ni serve the king. Datuk Hatan, kita tak boleh sampai mengganggu dia. Kan orang kalau tengok konsert, dia tak datang tengok fly. Kalau konsert poster tu gambar Datuk Hatan, orang datang bayar tiket RM200 untuk Datuk Hatan. So kita adalah supporting acts. Kita kena tahu tugas kita lah. Kan? Kalau pokok tu penuh bunga, itu bukan pokok namanya. Kan? Mesti ada batang, mesti ada ranting, ada daun, bawah ada bunga. Macam tu. Kan? So itulah metafor dia. Jangan tambah. Okey, kembali pada soalan tadi balancing tadi. Betul. Sebenarnya diorang semua dah cakap pasal sebenarnya kita tak boleh ada sifat
penting diri sendiri. Sebab macam ni, situasi sekarang ni kita boleh dengar tau. Kalau katakan risk pentingkan diri sendiri, dia boleh belas je, dia mampus orang kan. Tapi dia maksud Rosa tadi sama lah. Dia sebenarnya pernah main di wedding yang mana yang tak dia pakai house Monitor semua tak ada. semua tak ada tau. Itu semua kena ikut telinga pada player masing-masing dan kena ada band punya work. So tolak ansur. So kat situ pun pentingnya dynamic seseorang player maupun penyanyi. Dan kita kat sini pun beruntung pasal kita dah ada kat sini semua yang antara yang kita boleh sharing. Kalau korang tak percaya, korang dengarlah album Datuk Atan. Dia punya feel memang bukan nak check lah, tapi memang susah cakap lah, sampai lah kita. Itu je lah. Datuk nak tambah apa-apa Datuk? Sebab pengalaman Datuk yang bermain dengan bermacam-macam. Oh ya, yang macam tadi memang saya nak dia masuk Riz tadi tu. Banyak musician selalu dia ada sikap tamak. Sikap tamak macam mana? Contoh dia seorang tu gitaris. Dia nak main kuat je. Saya dah banyak pengalaman lalu tu. Kenapa takut keluar? Ha? Lain lah. Bisa dah sedap lah pula. Kau cakap tunggu. Macam Tak, dia contoh dia macam gitaris. Selalu dekat monitor, side field, semua diorang je kuat. Bila kita pentas, benda tu kadang-kadang boleh memasang muka tu. Turun daripada pentas, tak pandang sana, hati sakit. Pernah tak terjadi macam tu? Jadi benda tu sebenarnya tak perlu greedy tau, tak perlu tamak. Kadang-kadang keyboardis je nak kuat. Saya tahu satu perangai musician, walaupun saya bukan pemuzik, saya penyanyi, tetapi saya tahu sikap. Karena kalau keyboard nak kuat je keyboard. Kalau drama kadang nak hentak kuat je. Ada yang macam gini. Tetapi ini semua dah berpengalaman. Contoh dia macam tadi, kita tak ada sound check, tak ada apa. Tapi bila kita naik atas pentas, kita tahu sebenarnya yang paling penting menghormati each other. Contoh dia macam Riz, dia hormat dia. Dia pula tak dengar. Jadi benda-benda gitu sangat penting. Jangan greedy, jangan tunjuk terror. Yang penting nak kena main sedap, nak kena nyanyi sedap, main muzik pun nak kena sedap. Jadi jangan ada sikap yang mementingkan diri itu. Jauhkan benda tu. Kalau tidak, memang the band, salah satu sebab kenapa band selalu berpecah, sikap ni lah. Sikap tunjuk terror tu. Terror tak terror, terror tak terror kan. Kenapa Muhammad Khalid cakap macam tu? Terror tak terror, terror tak terror kan filem, tengok cerita rock. Jadi benda-benda tu sebenarnya membetul apa yang diterjemahkan dalam filem tu. Tidak ada orang yang handal, tidak ada. Tanamkan sikap yang sebenarnya aku ni budak baru belajar je, aku boleh nak jadi bagus. Ada orang lebih bagus, aku share. Don't worry, share. Kami tak kisah pun share. Tapi lagi satu, nyanyi dynamic tu jangan lupa. Banyak kita tengok orang-orang lama nyanyi, album juga banyak. Tapi rupanya bila kita dah lama tu, lama dia nyanyi, kita suka nak loud, nak jerit. No. Feel, jiwa tu penting. Macam sama je macam kalau macam si Rosario, dia main kalau dia tak ada feel pun dia tak boleh pergi. Macam tadi ingat tengok tak last note, kita tak ada pun tahu apa dia nak buat. Kali dia sudah main itu apa nama sound tu? String. Kan? Macam last kita tak ada pun nak pergi. Tadi kita tak fikir pun nak buat. Just that feel tu kita nak buat macam tu. Jadi combination tu ada, dia jadi lah. Signal each other nak demi untuk maknanya kita ni memang tightness tu penting. Dalam band tightness tu penting. Kenapa? Macam mana dia boleh jadi tight? Kerana persafahaman kepala, bukan tunjuk terror. Saya serahkan kepada Encik Fly. Okey, untuk soalan seterusnya harap Wan jangan explanation. Macam tu. Okey, Najib Muhammad silakan. Satu. Tapi ini dia ada lari sikit lah dari tajuk dia. Tak apa. Ini berkaitan dengan recording. Sekarang ni saya pun macam baru belajar juga pasal recording ni.
Yang biasanya kalau macam mixing lagu semua tu, saya selalu guna drum software drum. Jadi kalau software drum ni dia punya EQ apa semua tu simpan apa dia memang sedap lah. Tapi kalau pakai drum ni, acoustic drum ni, apa dia punya efek yang perlu kita ni? Supaya Selalunya benda tu equipment daripada recording studio tu dia akan ada apa efek-efek yang tertentu untuk nak balance kan dan letak efek reverb apa-apa yang dia nak tambah lah benda tu. Dia bukan sebenarnya bukan datang daripada player tu. Itu datang daripada kebolehan engineer. Dalam proses drum ni, record drums kan, kadang-kadang certain drummer ada tuning yang masing-masing, certain drummer ada sound dan tone masing-masing. So engineer akan memilih mic yang sesuai dan macam dia cakap effect yang sesuai. Sebab semua drummer ada sound masing-masing, macam bass player pun sama. So apa yang sesuai dari segi telinga engineer, macam tu. Macam ni soalan ni more into engineering. Betul. Tapi kalau Roza ada penambahan boleh. Tapi Dalam mixing paling susah sebenarnya sound drum nak dapat. Pada mana ke nak EQ memang dengar kita bezakan dengan Mak Khalid ni, kenapa sound drum dia ke depan kan? Dia benda tu itu engineer lah. sebab tu drummer kena ada tone yang sedap. Macam Ujang asyik dia je. Semua recording orang nak pakai dia. Sebab engineer tak pening kepala kan, tone dia tepat, snare dia kalau tengok wave dia kan, kalau studio recording Ujang punya snare sama. Dia dah praktis lama benda tu, endurance kan, dia praktis lama. So sebab tu dia yang terbaik di Malaysia. So tu cakap ni lah, team of sport. Aku rasa dah mati kan ni team of sport. Tapi saya rasa dari segi recording ya, kita sebenarnya sekarang apabila zaman digital ni datang, sound memang agak nipis sikit. Analog dia yang warm memang dahsyat, tak boleh lawan sampai hari ni. Tapi kalau you rasa macam kalau you record ke apa, snare tu you tak dapat seberat zaman-zaman analog, memang susah nak dapat. Digital agak nipis sikit. Tapi kalau warm sound memang kita tak boleh lawan, betul tak? Digital sekarang tak dapat yang kita dulu, kita punya sound dulu tak dapat. Dynamic ni tu tak dapat. Memang tak boleh dapat. Boleh kalau kita record dekat analog. Contohnya macam dekat King Studio. Semua pernah sampai King Studio, studio legenda yang banyak melahirkan berapa banyak album kat situ. Sound dia memang the best, one of the best drum sound kat King Studio. Itu saya punya pendapat lah. Roza ada penambahan? Saya boleh share sikit mungkin. Yang pertama sekali, selalunya yang bila kita dengar setup drum kat studio, at the end sebenarnya drummer tu sebenarnya memang bagus. Drummer tu memang bagus. Sebab apa? Kalau contoh Ujang sendiri pun dah rekod beratus album dari zaman analog sehingga ke zaman digital. Bermakna dia punya tone demanding tu dah ada. Dia boleh cakap aku nak yang tone yang dulu aku buat dulu dekat Synchro Sound macam ni kan. So preset daripada drummer tu sendiri dah ada. Ujang sendiri dah ada preset dia sendiri. Dan dia akan advise ataupun kalau engineer dia dah bersama dengan Ujang, dia dah tahu tone Ujang lah, efek apa yang dia akan pakai. Kalau tak pun Ujang akan bagi tahu lah bunyi kick macam mana yang dia prefer untuk certain lagu. So dia bergantung kepada kesesuaian lagu pula kan. So perbezaan tone, teknik recording, setup, acoustic setup sendiri pun, kalau saya rekod dekat rumah dengan rekod dekat studio profesional, totally lain. Walaupun drum yang sama, orang yang sama. Sebab apa? Setup daripada mic tu pergi kepada efek apa, analog apa yang dia pakai, miking apa yang dia pakai, acoustic setting dia yang macam mana. So banyak perkara teknikal yang boleh dijawab oleh sound engineer lah. Last kali producer. Itu je.
Dan sekali lagi ke producer. Producer yang nampak benda tu sebenarnya. Kadang producer pun kita kan dia solo kan. Kalau bagi dia solo idea, dia tak ada idea. Producer dia bagi melodi kan dalam tu. Isabella jadi Ya. producer tu sebenarnya. Okey, dulu okey, sekarang ni ramai background producer kan. Background producer. Semua kat sini saya percaya produce music sendiri ataupun music kawan-kawan. Sebab apa? Kemudahan dari segi recording. Kita pakai apa je kita dah boleh set up. 2-3 ribu, upgrade sikit, upgrade sana, upgrade sini, dah boleh record kat rumah. Producer tu, tapi dia background producer. Professional producer yang dulu zaman M. Nasir, even zaman Datuk Hassan, zaman semua yang kita dengar album-album yang killer album. Dulu 400,000, 500,000 punya penjualan, 200,000, 100,000 lebih pun dah biasa-biasa dah tu. Jadi producer-producer pada zaman tu dengan zaman sekarang adalah sangat berbeza dari segi telinga yang dia nak, direction dia lebih detail. Sebab kenapa dia detail? Syarikat rakaman akan pilih producer yang berkaliber untuk produce artis tu. Sebab apa? Cost studio, cost sessionist, cost segala macam. Sebab apa? Semuanya dibayar di studio, satu persatu dibayar. Kalau sekarang tak payah kan, daripada tak keluar modal langsung boleh buat kat hotel sekarang pun boleh, ataupun kita nak keluar modal buat kat KL, dua-dua boleh buat kat rumah terus hantar dekat UK boleh kan. So beza perspektif pandangan dari dulu dan sekarang. Untungnya soalan tu boleh tanya dekat abang-abang kat sini sebab diorang berada di dua era tersebut. Okay, terima kasih. Okey, jap, ada lagi soalan? Ya, teruskan. Macam ada 9 soalan tadi. Jangan segan lah. Kita santai, kita side point je. Aku cari lagi. Tanya je soalan. Cari lagi, jangan susah. Macam mana Riz jaga rambut ke? Kau pernah tak boleh? Tak apa, tanya je santai. Okey, terima kasih Wan Tibor dengan soalan yang begitu memberikan pengetahuan kepada kita lah. Jadi kepada semua peserta kita persilakan untuk mengemukakan soalan. Jangan malu, jangan segan. Ini peluang kita boleh cakap sekali seumur hidup ni. Maksud dia diorang sekaligus ada dalam workshop macam ni kan. Alright, okay. So, Moses Di Silva. Alright. Good evening semua. Saya punya soalan ni ada dua. Nombor satu ni sebab tadi cerita pasal dinamik. Okay, tadi when I nampak people perform, kejap, lahan, ada masanya, kuat kan. So biasanya dalam band ni, siapa yang lead dinamik tu? Dia mesti ada somebody kan, dia bukan automatic. Semua tahu bila mau kuat, bila mau perlahan, dia mesti ada somebody yang drive. So siapa yang biasanya drive kalau dalam this level lah of performing? That's soalan Dia nombor 1. banyak pandangan. Ambil basic cukup. Okay, kita first memang selalu soft. Dia akan naik ke, kalau bila chorus, benda tu dia dah tahu dah. Tapi kalau automatic drama soft, kita akan soft juga. Benda tu. Benda tu je. Biasanya memang drama yang lain. Drama. Apa ada jawapan lain? Itu pandangan saya lah. Actually pertama sekali pasal kita tahu lagu ni. Itu basic lah, kita tahu lagu ni. Sesiapa pun kalau main lagu yang kita dah biasa main, kita dah tahu dekat mana yang soft, dekat mana yang kuat, dekat mana yang kena push kan. Tempo yang boleh ke depan sikit, yang boleh laid back. So mainan dynamic direction tu sebenarnya pertama atas dasar yang kita dah tahu dulu lah gitu. Yang kedua, Riz cakap tu memang betul. Itu basic. Selalunya perjalanan lagu tu mesti bermula dengan penceritaan, lepas tu at the end baru dia pergi climax apa semua kan. Nombor 3, music direction. Music direction bermakna kalau bila set up kecil macam ni kita tak ada MD, music director. Kalau besar sikit kita kena ada music director. Sebab bila kita berada di atas stage dah susah nak berdinamik.
Sebab apa? Bergantung kepada sound stage, balancing tu. Jadi yang control kat situ selalunya MD. Bila dia dengar, okey, kedudukan pun macam tu, semua dah main push. Sebab apa dah tak dengar, dekat situ MD bagi direction. MD akan bagi direction, ini pengalaman ya. So selalunya kalau zaman sekarang ni kita pakai India lah. So MD akan ada talk back, akan bercakap. Bila kita dah round sekali daripada atas sampai bawah, kita akan cakap okay, dekat letter A tu macam ni, letter B tu macam ni, letter C tu macam ni. So semuanya bergantung kepada MD. Kalau lagi besar maknanya conductor lah. So tu semua dynamic tu selalunya seorang yang akan jaga. Tapi kalau band yang kecil macam ni, semua dah memang dah melekat. Itu yang dengar macam selesa kita kan. Sebab kita memang dah tahu lagu ni. Bila kita dah backing artis yang lain yang besar, kalau you all tengok kat TV, tu banyak nak kena explain lah. Yang penting semua kena mendengar lah. Yang penting semua kena buka telinga. Kadang-kadang drama tu dah main soft, tapi basis pula pekar. Dengan tu Tak ada. apa lain dengan tu bila pakai India tu masalah. India bila dia compress, bila drum soft, drum kuat sama je. Itu bahaya tu. Itu kena ada MD. Betul, memang betul. Bila show besar memang wajib kena MD. MD yang akan tentukan. And then kita kena hafal, kita punya macam saya bass player, saya hafal pressure pada jari saya tahu ni kuat ataupun tidak. Kadang-kadang bila kita main on stage, rocking on stage, kadang tak dengar pun bass. Most of the time saya atas stage tu lari-lari kat atas stage tu, lari anak batteries kan. Sebenarnya tak dengar bass, tak dengar. Tapi kita tahu yang kita petik ni mesti okey. Itu kita macam mana kita nak develop that is actually from recording. From recording kita record kat rumah, tak apalah, semua ada setting kat rumah, record je. Nanti hafal, dengar balik, buruknya. Kenapa buruk? Perasan tak yang kita petik tu macam mana? This one as a bass player lah. Kan? So, walaupun sound jahanam sekalipun kat depan, mesti okey. Kan okey, pasal sound kau okey, aku tak dengar apa-apa sebenarnya. Kan? So, kita kena praktis sampai kita dapat tahu. Macam tu Atan lah, dia pakai mic macam mana pun sound dia tetap. Kan, Rosa pakai ni pun tetap, hujang. Walaupun dah tahu Atan ada mic 70,000. Betul. Ini banding je. Aku suka. Tapi mic yang ada ni saya tak tahu berapa harga pun sedap juga. Jangan nak tambah nyanyi. Macam tak nak nyanyi. Okay, soalan. Last soalan. Pernahkah ada macam situasi di mana like sekarang ni you macam friends, chemistry tu memang sudah ada, tapi terjumpa juga ada yang satu ke dua ni yang macam tidak pada kenal ni, especially basis dengan drama lah. Kadang drama yang alamak kenapa dia main begini ni ya. So dalam situasi begitu macam mana kita mau kasih blend, you know? Adakah kita macam main je lah, ataupun you try juga to do something, you know? So kalau begitu tu macam mana? Macam drama lah dengan basis kan. Contoh lah. So kita kena compromise. Kalau katalah drama tu dia tak boleh buat apa-apa, dia memang tak boleh nak dengar, dia tak boleh nak adjust, kita yang bijak pandai ni adjust lah. If you good enough, it will sound better anyway, because you are bringing it down and try to follow the drama. Faham tak? So kalau katalah macam aku balik tak lekat-lekat dengan drama tu, aku takkan salahkan drama tu walaupun dia teruk. Aku akan salah diri aku sendiri. Faham tak? Kita kena ada low profile ni. Dan kita kena baca, macam setengah drama ni dia main ke depan. So as a bass player, aku akan main long notes supaya dia tak ada nak rush, kita takkan push dia lagi. Faham tak? Setengah-setengah orang bila drama ni selalu main ke depan, kita pula nak pertahankan tempo yang betul tu, dia akan jadi dua. Faham tak? So I will play longer notes. So we'll cover a little bit. Of course dia takkan sound sedap macam main dengan hujang, tapi dia tak seteruk kalau aku pertahankan tempo aku. Dalam band ni kadang-kadang bukan semuanya betul. Kan kita memang ada kelemahan, tapi bila kawan kita cover kita, that's a band. Kan Metallica drama jahanam, okay, Hammer bukan yang teruk sangat pun. Betul lah kan, Last Ulrich jahanam babe kan. Tapi as a band Metallica the biggest band in the world babe. Kan kenapa jadi macam tu? Bukan pasal tak ada star tu dalam tu, diorang main as a band. Betul,
Betul. So dapat drama macam tu, try adjust macam mana. So kalau kita dapat settlekan masalah tu, kita terah kan. Siapa ada penyanyi kat sini? Cuba nyanyi dengan balance sekarang. Siapa ada? Nyanyi, boy. And then you can share what you want to share. Boy, hey boy. Oke, terima kasih kepada Kota dan juga Bad Boy. Segan juga ini. Anak kampung. Oke, selesai. 7 minit. 7 minit lagi, Boy. Tak boleh. Band tak praktis. Tapi dia ada Riz pernah main sekali dan Fry pernah main sekali ya, Fry? Boleh cuba buat nyanyi lagu semalam yang hangat kan, Boy? Okey. Nanti kamu only can be discard after that. Apa yang dia secure masa dia main tanpa praktis, dia check. Ni semua orang blur, ni semua tengah blur. Ini nak tahu macam mana Tata ya.
Okey, kita komen kepada Datuk Antan. Komen pula. Tapi satu yang saya nampak lah kan, Boy biarkan dia, Boy terlampau merendah diri sangat. Patutnya Boy relax je, nyanyi je, jam je. Dia biarkan band atas pada dia. Patut dia atas pada band. Itu pendapat saya lah. Kan pasal dia biarkan band Boy terlampau respect, I know. Pasal dia jangan jumpa tapi dia respect tu bagus. Tapi bila belah menyanyi, bukan kita tidak hormat, kita nyanyi kita. Next time Boy puasa je kan. Sejuk. Okey, itu pendapat saya lah kan. Ada apa yang kita boleh discusskan hasil Boy nyanyi tadi? Apa yang kita nampak? Kalau saya boleh nampak ini kelebihan orang Sabah adalah sebutan. Boy punya sebutan sangat clear kan. Sebutan dia sangat clear. Ya, tone sedap. Sebut sedap, tone sedap. Ya, betul. Cuma mungkin kalau saya bukan penyanyi dan juga bukan vocal producer. Cuma kalau recording intonation Boy tu mungkin boleh dibetulkan lagi lah sebab tak solid tu lagi kan. Mungkin kerana jamming pun impromptu. Bukan kata Boy, kita pun you know, play by ear kan. Apa benda kita nak buat ni. So pitching okey, semua okey lah. Ini bukannya nak menilai Boy pun, ni just nak macam mana pengalaman Boy di-backing oleh kami lah. Basically. Satu lagi saya nak cakap, since ala-ala kita ada kat Sabah, kita nak cerita pasal, saya nak sentuh sikit pasal marketing music lah. Pasal banyak orang dia macam kita susul galur kita, patutnya especially the young chap, budak-budak baru. Sekarang zaman macam anak saya producer juga. Macam Yoni Boy semua tu dia produce lah. Tapi kita sebenarnya tidak harus malu untuk record kita punya grassroots punya bahasa, kerana itu ekonomi dia sangat bagus. Kita tak payah fikir kita nak letup dekat sebelah Semenanjung macam nak keluar era, nak keluar sinar ke. Since Sabah ni dia ada bermacam-macam jenis suku, bermacam-macam jenis bahasa. Jangan takut untuk keluarkan lagu dalam bahasa ibonda masing-masing dalam muzik, arus muzik yang moden ni. I know. Oh, kalau Sabahnya mesti nak lagu yang macam tu. Tak, kita kena keluar yang lagu yang moden. Jangan takut pasal the market tu open. Sekarang ni music tu dah open. Even you record tu di Sabah pasal mungkin besok orang London dah dengar lah. Jadi kita tak perlu takut. Dulu kita zaman-zaman dulu lain. That's why saya dah tanamkan benda tu dalam jiwa saya. That's why saya record, contoh dia macam lagu Bisobona, saya record Gadis Jerobu. Jadi Jerobu 11 juta, 12 juta view. Sampai sekarang saya masih dapat royalties dia banyak. Tapi bahasa Negeri Sembilan dia mungkin kat Sabah tak tahu. Tetapi bila saya jam, Mas Saleh pun suka lagu tu. Sama juga kat Sabah. Kita boleh buat reggae, kita boleh buat rock, kita boleh buat apa, macam-macam kan. Pasal tengok ada ketakutan untuk orang mencuba untuk buat benda tu. Jangan takut. Good music sedap mesti begini. Siapa sangka macam lagu Anak Kampung. Dulu Prime Minister Malaysia suka gila lagu tu. Siapa nama dia? Jimmy Pelekat. Banyak event dekat Kuala Lumpur semua dia datang because of that song, lagu tu Aku Anak Kampungan. Tapi itu yang betul-betul pop, folk kampungan. Tapi yang modern ni, tapi gunakan bahasa ibonda masing-masing. Jangan takut. Record. Macam siapa nama Edri Hashim ni dari studio kan, lagi buat Edri Hashim tu. Ya, Ustaz, normally yang record ni Quicker Body sekali buat lagu. Jadi jangan takut. Nak hip hop pun hip hop lah. Tak semestinya hip hop kita guna bahasa Melayu saja. Bahasa Kadazan, bahasa Pajak, anything we can go. Benda tu jual. The more orang dengar pelik, the more uniknya benda tu. Because zaman sekarang, zaman yang TikTok ni, orang tengok benda tu pelik je kan, dia pergi. Jadi ambil kesempatan atas teknologi sekarang. Rugi kalau tak ambil.
Okey, pasal tadi yang nyanyian tadi penambahan, nampak tak band kita jam, kita berubah, nak bagi lively sebab dia takut-takut. So kita ni nak bagi janganlah takut, kita satu band, faham tak? Kita be together, bukan kita rendahkan dia ataupun kita tawarkan lagi muzik tu. Perasan tak? Kita tak tawarkan muzik tu, bukan dia bagi flatkan lagi. Kita bagi dia energy supaya boy ada rasa we as a band. Faham tak? Itu tugasnya, kita give a positive energy to boy, then boy give positive energy to the crowd. Crowd akan rasa dan senyum dan kembali kepada kita, and everybody happy. Betul tak? So pentingnya band kat belakang tu. So kita buat keroncong tadi, semua dah senyum kan. That's how a band should be. Support each other. Okay, ada soalan lain? Kita dah 10 suku ni, nanti boleh rush. Okay, ada soalan? Hello. Okay. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Ilham. Begini. Saya terpanggil untuk ke sesi ini terus terang disebabkan oleh idola Ujang lah. Dan ada yang lain juga. Okey, begini. Mau tanya sikit tentang recording. Mungkin sebab saya langsung tidak tahu apa-apa. Cuma kadang-kadang tengok YouTube channel Bro Ujang ni, masa kena rekod untuk orang rekod lah kan, masuk ambil video, tengah recording mungkin recording lagu, tapi nampaknya macam lagu tu semua sudah siap, part tinggal drum kan. Jadi saya mau tanya, dalam proses recording ni, instrumen mana yang akan main dulu? Ataupun apa asas dia untuk yang instrumen lain ni follow dalam recording tu? So, itu sajalah. Okay. Kalau dulu dia punya sistem dia first kali adalah melodi dengan pasukan, kait melodi dengan akustik gitar ataupun piano ke berapa lah, arrangement yang basic lah. Lepas tu disertakan dengan drum dulu. Pasal drum akan adakan dia punya rhythm, beat, tak mana nak attack. Second, bass, dan seterusnya lah gitar, keyboard. Kalau nak masuk string, itu dah ujung-ujung lah. Yang penting sekali arrangement vocal guide tu dengan drum punya rhythm beat. Saya mungkin boleh tambah. Ujang punya gambaran tu proses masa recording analog dulu memang macam tu cara dia. Producer selalunya dia akan bagi raw, very raw gitar tone dia kan. Daripada composer tu dia akan bagi dekat producer akan bagi gambaran, ni bunyi dia macam ni, bunyi macam ni, okey jam ni basically kau kena main pattern macam ni tu. So dekat situ dia punya proses dah. Tapi sekarang composer dia producer, songwriter, dan dia juga boleh program selalunya. Dia akan program selalunya. Most of the singer songwriter ataupun composer producer, dia title dia dah panjang sikit. Selalu dia akan buat terus. Tentu kalau yang moden macam even anak Datuk Hantar Seri pun dia akan buat terus setiap semua. Now daripada situ drum sample pun dah ada, basic drum dah ada. Baru dekat situ dia decide, okay drum aku nak masuk live. Kita kan untuk precise lagi, gitar aku nak masuk live, apa yang aku nak masuk live, yang lain semua aku dah samplekan dia. So sekarang punya proses lebih jelas tau kepada stationist. Kita dah dapat yang almost siap gitu, yang lebih detail. Design composition tu lebih detail. Jadi keadaan tu untuk drum Ujang especially lebih mudah. Ujang dah nampak dah, okay pattern macam ni, okay terus jalan je kan. Kalau dulu mungkin lebih susah, sekarang lebih mudah. That's why at the end of the day, semua musician, kalau saya memang wajib
untuk boleh program sendiri. Dan baru kita boleh tahu macam mana keadaan tu, kita nak panggil sessionis macam mana. Kita dah bagi tahu dah, okay, kau main macam ni, kau main macam ni, kau main macam ni. Sekarang memang producer macam tu, lebih detail. Mana-mana pun, bukan kat Malaysia, satu dunia macam tu. Ya, macam event yang baru, event yang dulu pun kalau bila dia collapse dengan yang baru, contoh collapse yang macam saya sebut, Billie Eilish tu semua, dia dah siap sample yang dah siap, dan dia combine, dan baru dia bagi, dan kau record. Dah tak ada yang dulu punya proses kan, satu dulu, dia masuk pace dulu, dan dia masuk tu, dah tak ada, dia dah siap, dan dah boleh pass kat siapa-siapa pun. Okay. Okay, saya rasa question and answer ni dah sampai ke penghujung. Jadi kita ada masa lagi untuk bergambar dan sign sijil kan. Okay, untuk soalan-soalan saya tahu ramai yang nak tanya ni sebenarnya dan segan kan. Okay, boleh check Instagram masing-masing, boleh DM masing-masing, jangan risau, kami akan sedia. Kalau tak jawab tu maknanya kita tengah rehearsal ataupun kita tengah sound check. Tapi bila kita ada masa, memang kami ni mesti akan reply. Kan? Tanya elok-elok, kita jawab elok-elok. Kan? Kau tanya kau ajar, tak jawab. Okey, saya nak ucap terima kasih sekali lagi kepada Mojo Music kerana membawa saya, Rosario, Ujang, Riz dan yang berbahagia Datuk Atan. Saya tak tahu macam mana nak buat, saya macam senyum baru tadi dia sanggup datang untuk bantu semua. Jadi terima kasih. Kalau ada apa-apa salah silap yang kami cakap, jangan simpan dalam hati, WhatsApp je. Alright, okey, terima kasih. Pesanan saya untuk pemuzik-pemuzik semua kita kalau nak buat benda, buat betul-betul. Kita jangan rasa macam aku tak sekolah, tak baca, tak sekolah betul. Benda tu boleh sebenarnya. Boleh. Jadi kau ada usaha, kau jangan ingat aku terror. Kalau nak kerja, kau tinggal pula. Banyak musician sekarang macam tu. Salah. Patut kena ikut macam brother-brother dalam bukan Sabah apa top kan. Macam nak industri ke, macam fly kan. Contohlah, abang nak belajar, abang nak follow, abang jadi tag, dia akan offer dia. Jadi tag boleh bang. Dari situ, fly akan recommend dengan MD. Itu baru boleh dapat kerja. Kau tak boleh ikut aku dah boleh main, tak boleh. Kau kena keluar, cari join diorang. Kat situ abang-abang ni akan recommend. Itu yang jadi kat Lemon Band pun daripada ni lah, arwah Kelly, arwah Haji. Itu yang ada Lemon Band tu, yang baru punya. Kau ikut daripada bawah. Tapi yang abang-abang ni ada recommend. Lepas tu dia kata ni aku tengok, tak boleh lah. Cuba lagi lah. Benda-benda jadi lah. Tapi kau kena usaha lah. Yang tok-tok gitaris semua dekat kakek alukan sekolah habis pun. Arwah Haji, Syaflam, Frah kau tak dapat belajar dulu. Nak belajar tak dapat. Yang tok-tok semua bukan belajar betul-betul detail pun. Kawan-kawan belajar. Betul. Okay, sambung. Assalamualaikum. Itu je. Okay, kita sambung. Actually, untuk saya sebenarnya cari yang dekat sini sebenarnya bukan biasa-biasa juga. Cuma mungkin kita tak kenal. Saya kat sini baru-baru sebab pengalaman saya pun mengajar di Aswara sendiri pun, kalau student daripada Sabah dan Sarawak selalunya bagus. Saya pun dah biasa benda ni. Dekat UPSI, kalau Sabah dengan Sarawak ni mesti bagus. Especially jazz. Ramai student yang bagus. Cuma mungkin kerana kedudukan jauh gitu kan. Nak jadi sessionis bukan mudah. Nak datang ke Semenanjung, kena tinggalkan keluarga. Kalau dah kahwin lagilah. Kan? Jadi proses tu memang betul yang mudah. Jadi that's why dia bergantung kepada komuniti kawasan sendiri. To develop industri sendirilah. Kalau tak turun ke kalau tak hati tak kental untuk nak turun ke Semenanjung, nak jadi seorang sessionis, sini akhirnya musician, di kalangan musician berbaik-baik, komuniti yang kuat. Sebab saya percaya musician Sabah, Borneo, Sabah Sarawak adalah musician yang hebat.
Oke, dan tampaknya begitu berakhirlah kita punya program ataupun event music workshop kita pada malam ini. Dan sebagai kiranya macam gimmick penutupan untuk program kita pada malam ini, kita persilakan Mr. Aloy untuk menyampaikan sejil penghargaan kepada mereka-mereka. Kita silakan itu kita mau silakan sebagai kita persilakan Mr. Aloy dan juga Mr. Tim. Inilah orang-orang yang betul-betul bekerja keras untuk merealisasikan program kita pada malam ini. Jadi selepas penyerahan sijil ini kita akan buat grup foto. So untuk grup foto ini kita cuma perlu berada di tempat masing-masing dan kita akan ambil daripada angle dari depan. Oke, so kita mulakan dengan Ujang. Oke, drama kita pada malam ini. Tepuklah sikit. Oke, seterusnya Rosario. Ya, Autis. Seterusnya Reese. Ya, gitaris kita malam ini. The next, Fly, Autis. Okay. Ada last kali, Datu Hanan. Oke, so sekarang ini adalah grup untuk foto group, sesi untuk foto group. Jadi angle kita akan ambil dari sini. So maksudnya kita di sini cuma perlu berada di tempat masing-masing lah, right? Oke, ready ya? Ready, 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Halo. Oke, ada lagi kamera? Oke, sini. Ready group, ready 1, 2, 3. One more time, ready 1, 2, 3. Oke, last one, 1. Oke, freestyle. 1, 2, 3. One more. Oke, last one. Alright. Terima kasih kepada semua peserta dan mungkin kita tidak berpeluang untuk lebih lama dengan mereka. Apapun, terima kasih kepada semua Anda di sini karena telah hadir menyokong program kita pada malam ini.